Latar belakang Datuk Maharaja Lela. Nama sebenar beliau ialah Pandak Timur bin Macang Lela Tok Mahmud. Sewaktu pemerintahan Sultan Muzaffar III, beliau telah datang ke negeri Perak dan kemudiannya dilantik menjadi Ketua Mufti sekaligus mendapat gelaran Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela ialah orang besar belapan dan penghulu di Pasir Salak, dan beliau telah dijatuhi hukuman gantung sampai mati pada 20 Januari 1877. Faktor-faktor penentangan. British mengambil hak mengutip cukai dengan cara memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Mencabar ketuanan Melayu, memperkenalkan cukai baru sesuka hati dan mencabuli adat resam, yang kemudiannya menimbulkan kebencian dan kemarahan pembesar-pembesar negeri Perak yang diketuai oleh Datuk Maharaja Lela. Peristiwa penentangan. Pada 2 November 1875, J.W.W. Beach dan rombongan tiba di Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut cukai. Oleh hal demikian, Datuk Maharaja Lela dan pengikut-pengikutnya mengambil kesempatan ini untuk membunuh Beach. Pembunuhan Beach menyebabkan British menyerang Pasir Salak. Pada 7 November 1875, pertempuran berlaku di Bandar Tua. Perjuangan Perak akhirnya dikalahkan setelah British meminta bantuan daripada tentera India dan Hong Kong. Rentap ialah seorang waris keturunan Panglima Rentap. Beliau adalah anak sulung kepada Ningkan. Nama sebenar beliau ialah Libau. Rentap membawa maksud penggoncang dunia. Beliau lahir pada tahun 1800 dan beliau digelar sebagai Raja Ulu dan Raja Darat sekaligus merupakan pemimpin orang-orang Iban. Rentap adalah satu-satunya pahlawan Iban yang tidak pernah secara rasmi mengiktiraf kekuasaan kerajaan James Brooke di Sarawak. Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban sebagai lanun. James Brooke juga mendirikan kubu di Nangas Kerang untuk mengawasi pergerakan orang-orang Iban. Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Sekerang telah mencetuskan kebangkitan Rentap. Kemudian pada tahun 1853, Rentap menyerang kubu James Brooke di Nangas Kerang. Pasukan Rentap mencapai kejayaan dan seorang pegawai Brooke iaitu Allan Lee terbunuh. Kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang-orang Iban. Pada tahun 1853, Rentap telah menyerang kubu Brooke di Nangas Kerang. Dalam serangan ini, Allan Lee pegawai James Brooke terkorban. Pada tahun 1861, Charles Brooke menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok buat kali ketiga, menyebabkan Rentap berundur ke Intabai. Beberapa tahun kemudian beliau meninggal dunia. Tokoh penentangan di Negeri Sembilan. Tokoh penentangan di Negeri Sembilan adalah Yam Tuan Antah. Tunku Antah adalah anak Raja Radin yang merupakan Yam Tuan Besar Negeri Sembilan. Pada tahun 1875, Yam Tuan Antah dilantik sebagai Yam Tuan Seri Menanti. Beliau menentang campur tangan British di Sungai Ujong kerana menggugat kedaulatan bangsa. Selain itu, beliau juga bimbang British akan meluaskan kuasa di wilayah sekitarnya. Beliau memimpin 4,000 orang pengikutnya menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pihak British. Namun begitu, British berjaya mengalahkan angkatan Yam Tuan Antah di Paroi dan Bukit Putih. Pada tahun 1876, Baginda telah berunding dengan Gubernur Negeri Selat, Angel Voice, dan dilantik menjadi Yam Tuan Besar Seri Menanti. Tokoh penentangan di Pahang. Tokoh penentangan di Pahang adalah Datuk Bahaman. Nama asalnya adalah Abdul Rahman bin Imam Noh. Beliau dikenali sebagai Datuk Bahaman. Beliau dilantik menjadi pembesar Temeluk setelah kematian orang kaya Indra Sekar. Beliau menentang British di Pahang kerana telah hilang hak mengutip cukai. British juga telah membina balai polis tanpa pengetahuannya.
Pada tahun 1891, Datuk Bahman telah menubuhkan satu gerakan menentang British yang mendapat sokongan dan bantuan daripada Tun Gajah dan Mak Kilau. Pada tahun 1894, beliau dan pengikutnya berjaya menawan Kuala Tembeling dan Jera Ampai. British telah bertindak balas dengan menghantar Kolonel Walker dan berjaya menawan semula Jera Ampai. Datuk Bahman, Tun Gajah dan Mak Kilau terpaksa berundur ke Kelantan menandakan berakhirnya Perang Bahar. Nama sebenar Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid, dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbong kerana beliau sering ke Limbong untuk mengajar agama. Beliau dilahirkan pada tahun 1868 dan meninggal dunia pada tahun 1929. Beliau merupakan penjuang pada tani di Terengganu yang menggunakan sistem perundangan dan agama untuk menentang British. Sebab-sebab penentangan ialah beliau tidak puas hati dengan sistem cukai dan undang-undang yang dikenalkan kepada penduduk tempatan yang sangat membebankan rakyat dan ia juga melawan hukum syarak. Peristiwa penentangan pada tahun 1992, Haji Abdul Rahman Limbong bertindak sebagai peguam. Beliau membela nasib petani yang ditangkap oleh British. Keputusan berpihak kepada beliau. Hal ini kerana pihak peguam dan hakim gagal menjelaskan pertanyaan beliau. Kesan penentangan tersebut, seramai 12 orang petani terkorban. Mat Sato. Mat Sato atau dikenali juga sebagai Mat Jato merupakan Ketua Lieutenant Datu Paduka Mat Saleh yang telah melindungi kubu Mat Saleh di Tibaba bersama Silangkap. Mat Sato mempunyai kubu yang dinamakan Kota Mat Sato yang terletak di Kampung Kapaian Lama, Tambunan yang terletak juga berdekatan, kira-kira 122 meter dari tapak kubu Mat Saleh di Tibaba. Sebab-sebab penentangan Mat Sato adalah meneruskan perjuangan Mat Saleh. Peristiwa penentangan, Mat Sato membantu perjuangan Mat Saleh dengan membina kubu di Kampung Kapaian Lama bagi melambatkan serangan British. Pada tahun 1990, British berusaha menamatkan kebangkitan Mat Sato. Mat Sato berundur ke Sungai Sunsuro dan berjaya menawan Kudat. Namun serangan balas menyebabkan beliau terkorban. Perjuangan Mat Sato dikenang dalam sejarah Perjuangan Rakyat Sabah. Sebuah muzium didirikan bagi memperingati perjuangan Mat Sato. Siapakah Sharif Mazahur? Sharif Mazahur ialah pembesar syarikat di kawasan Sungai Rajang. Beliau dilantik oleh Sultan Abdul Mumin Brunei pada tahun 1849. Beliau berasal dari Kampung Igan, Sarawak dan beliau juga mempunyai sikap yang cekap dan jujur semasa pemerintahannya. Sharif Mazahur telah membuat penentangan terhadap pentadbiran Brok disebabkan oleh kewibawaan Sharif Mazahur telah tergugat apabila syarikat diletakkan di bawah pentadbiran Brok. Kemudian, beliau juga mahu mengusir James Brok dan mengembalikan kuasa pembesar-pembesar tempatan yang telah terjejas. Hal ini kerana beliau tidak ingin pentadbiran tempatan dipengaruhi budaya negatif daripada Barat. Pada tahun 1860, Sharif Mazahur telah mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Kapur dan Pangeran Temenggung Haslim Jalil dari Sadong untuk menggulingkan dinasti Brok di Kuching. Hasil daripada pakatan itu, Sharif Mazahur telah merancang sesuatu untuk menyerang pentadbiran Brok di Kuching. Oleh itu, beliau telah menggunakan jalan laut untuk menyerang Kuching dari arah barat, manakala Datuk Patinggi Abdul Kapur pula telah melancarkan serangan dari arah timur. Walau bagaimanapun, rancangan tersebut tidak berjaya kerana James Brok telah mematahkan serangan itu dengan menggunakan kapal perang dan senjata yang canggih. Maka, kedua-dua tokoh ini telah dibuang negeri atas tindakan yang telah mereka lakukan. Penentang masyarakat tempatan di Sabah ialah Mat Saleh. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Saleh Datu Batu yang dilahirkan di Enanam, Sabah. Beliau berketurunan Bajau dan Suluk. Beliau mempunyai sifat kepahlawanan dan keberanian dalam berperang. Namun, beliau telah tewas dan meninggal dunia pada 31 Januari tahun 1900. Sebab penentangan beliau dipengaruhi oleh tindakan SPUB yang telah mengambil alih hak memungut cukai sehingga menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa mereka.
Seterusnya, Mat Salleh juga telah mencuba mengadakan rundingan dengan SPUB namun telah gagal. Sebaliknya, Gubernur Beaufort menganggap Mat Salleh mengancam kepentingan SPUB di Sabah. Pada bulan Julai tahun 1897, Mat Salleh telah menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Kayak. Kemudian, beliau telah lari ke Ranau untuk memindah kubunya sendiri. Pada bulan November, tahun yang sama juga, Mat Salleh telah menyerang Ambon. Pada tahun 1898, Kowi mengadakan rundingan dengan Mat Salleh di Megatan. Mat Salleh dibenarkan untuk mentadbir daerah Tambunan. Walau bagaimanapun, SPUB tidak menepati janji dan mengambil alih semula pentadbiran Tambunan pada tahun 1899. Pada akhirnya, pasukan tentera SPUB telah menyerang kubu Mat Salleh di Tebuh Tambunan secara besar-besaran sehingga menyebabkan Mat Salleh gugur dalam pertempuran tersebut di Tambunan pada tahun 1900. Awak semua tahu tak Dul Said ni siapa? Dul Said atau nama sebenar adalah Abdul Said bin Omar. Beliau dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dul Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal daripada suku Semelenggang. Tahu tak suku Semelenggang ni berasal dari mana? Suku ni berasal dari Negeri Sembilan. Apa pula bentuk-bentuk penentangan yang Dul Said lakukan? Penentangan yang beliau lakukan adalah beliau menentang bayaran cukai hasil tanaman sebanyak 1/10 yang dikenakan British terhadap Naning. Beliau juga mendakwa Naning merupakan sebuah negeri yang merdeka. Macam mana pula penentangan ini boleh terjadi? Untuk pengetahuan awak semua, Dul Said bermuafakat dengan pemimpin Rembau dan mengadakan pakatan dengan orang Melayu dari wilayah lain untuk menentang British. Kemudian, pada tahun 1831, dalam Perang Naning yang pertama, Dul Said dan pengikutnya berjaya mengalahkan British. Power kan Dul Said ni? Tetapi, permuafakatan Dul Said dengan pembesar Melayu yang lain tak kekal lama. Ini semua sebab British. British berjaya pecah belahkan pakatan yang telah dibina oleh Dul Said. Pada tahun berikutnya, iaitu 1832, sewaktu Perang Naning kedua, Yam Tuan Rembau dan pembesar lain tak nak beri bantuan kepada Dul Said. Disebabkan itulah British berjaya menakluk Tabuh iaitu pusat pentadbiran Naning dan menyatukan Naning dengan Melaka. Individu seterusnya adalah Tok Janggut. Siapakah Tok Janggut? Tok Janggut atau nama sebenarnya adalah Haji Hassan bin Munas. Beliau lahir pada tahun 1853 dan dilahirkan di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Beliau berpendidikan pondok di Kelantan dan juga Mekah. Awak semua nak tahu tak faktor penentangan Tok Janggut? Beliau menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif iaitu Ketua Jajahan Pasir Putih. Beliau juga menentang peraturan cukai yang diperkenalkan pada tahun 1915 yang mewajibkan petani untuk membayar cukai tanah. Di samping itu, beliau bersemangat wajar menentang British. Seterusnya kita beralih kepada peristiwa penentangan. Pada 29 April 1919, Tok Janggut mengadakan mesyuarat di kampung Tok Akib. Untuk apa? Untuk memboikot pengenalan cukai oleh British. Beliau merancang untuk menyerang Pasir Putih untuk mendapatkan sokongan daripada Haji Said, Penghulu Adam dan Cik Ishak Marbul. Namun begitu, British telah menyerang Tok Janggut dalam pupuh saring. Dalam penyerangan tersebut, Tok Janggut terkorban.